Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success. Pada hari ini kita nak belajar subjek Sains Sukan. Alright, anda mesti dah bersedia kan? Tapi sebelum tu murid-murid pastikan anda mengekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan paling penting sebelum memulakan apa sahaja aktiviti, pakai cecair pembasmi kuman. Alright, anda mesti nak tahu kan siapakah yang akan mengajar kita pada hari ini dalam subjek Sains Sukan? Jom kita saksikan profil guru kita. Hai cikgu, hari ini kita bersama dengan Cikgu Haryati. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah. Baik cikgu. Saya dengar je subjek sains sukan, saya terus rasa macam nak berjoging je cikgu kan. Ya, terus bersemangat. Terus bersemangat. Tapi lah itulah cikgu, kadang-kadang ada murid-murid kat rumah tu cikgu kan. Bila bulan-bulan puasa ni kadang-kadang diorang ni rasa macam lemau je cikgu kan. Tapi nanti tak apalah, kejap lagi mungkin cikgu boleh kongsikan apakah tips-tips ataupun senaman-senaman yang boleh kita buatkan untuk meningkatkan kerja kecergasan kita walaupun di bulan puasa. Boleh. Okey, Boleh, cikgu. Aiman. Jangan risau. Nanti Boleh, cikgu akan share tips. Alright. Jangan ke mana-mana. Baik cikgu, sebelum kita mula, jom cikgu kita buat SOP terlebih dahulu. Silakan. Silakan cikgu. Saya nak jogging. Okey. Silakan cikgu. Baik. Dan saya pula cikgu. Okey, dan kalau kita nak bersukan pun cikgu kan, kita kena pakai dulu cecair pembasmi kuman ni kan? Betul. Di mana saja. Di mana saja. Dan bila kita dah pakai, baru kita boleh buka pelitup muka kita. Tapi jangan buang merata-rata. Macam cikgu, dia siap ada bekas Ada lagi bekas. kan? Kita masukkan dalam bekas. Masukkan dalam bekas. Simpan elok. Simpan elok. Okey. Mhm. Tutup. Tapi saya tak ada bekas cikgu. Saya letak dalam poket lah. Okey, Boleh tak cikgu apa. Boleh. Alright. Baik cikgu. Hari ini kita nak belajar tentang sains sukan. Ya. Okey. Saya tengok cikgu pun dah berpakaian sukan. Tadi saya terlupa nak bawa baju sukan lah cikgu. Sepatutnya Aiman pun berpakaian sukan Alamak, hari ini. tapi bolehlah jogi jugalah. Okey cikgu Boleh. Okey, tapi cikgu, sains sukan ni sebenarnya bukan semata-mata sukan cikgu ya. Maknanya ada banyak perkara yang kita belajar dalam ni. Antaranya apa cikgu? Okey. Banyak sebenarnya sains sukan ni satu bidang ilmu yang sangat luas. Ya. Ya, banyak nanti cikgu akan terangkan lebih detail, lebih jelas antara bidang-bidang ilmu yang ada dalam sains sukan ini. So Aiman kena sabar Ya. lepas ni. Sabar cikgu Okey. Cikgu cakap dengan dia, jangan ke mana-mana tau. Jangan ke mana-mana. Tunggu Okey. selepas ini. Okey, dah cikgu. Okey. Maknanya bukan saya seorang je anak murid cikgu hari ni. Ya. Ada lagi murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Diorang ni dah bersedia ke belum ni nak masuk dalam kelas ni? Ada ke Kita tak? enter ni, mana kita mereka? enter? Mana mereka ni? Dah masuk ke belum? Okey, right. Kita bersama dengan murid-murid kita pada hari ini. Boleh kenalkan nama sikit tak? Azmi, bermula dengan Azmi. Silakan. Right. Assalamualaikum dan Salam. selamat sejahtera. Saya Muhammad Azmi bin Azhar dari SMK Payusa. Seterusnya, Hazim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hazim Muhaimin daripada SMK Payusa. Alright. Seterusnya, kita persilakan Nurin. Salam sejahtera, nama saya Nurin Azrin dari SMK Paya Besar. Okey, seterusnya. Ini Nurin juga. Nurin Irdina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nuri Edina dari SMK Paya Besar. Okey, terima kasih. Seterusnya, Nazrin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nazrin Iman dari SMK Paya Besar. Okey, dan seterusnya, Nur Syuhada. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Nur Syuhada daripada SMK Paya Besar. Okey, apa khabar semua? Baik
Baik. Okey cikgu. Alhamdulillah. 6 orang ni mereka ni atlet-atlet semua ke cikgu? Tak semestinya. Tak semestinya semua. Antara Cuma, antara yang tera-tera sukan ni siapa dia cikgu? yang teres sukan mungkin Azmir lah. Azmir. Azmir main sukan apa, Meh? Player futsal ni. Oh, futsal. Ya. Oh, okey, nanti Peminat kita futsal. peminat futsal juga. Okey, macam kepakaran cikgu pula bidang apa cikgu? Kepakaran saya terlibat dengan sukan olahraga dan juga masa universiti tu terlibat jugalah dengan sukan hoki. Hoki cikgu Okey, baik cikgu. Kita di hadapan kita ni ada kad yang dikirimkan oleh murid-murid kita kepada guru-guru kita. Okey cikgu, kalau cikgu nak pilih yang mana? Cikgu pilih and then saya yang akan baca kad. Okey, cikgu tengok. Alright. Cikgu rasa cikgu nak pilih yang kat depan sekali. Kat Nampak depan cantik. sekali. Okey, silakan cikgu. Aiman. Baik. Ya ada reben lagi cikgu. Boleh saya buka cikgu? Silakan. Dia biasa reben-reben ni dalam ni ada bedak. Okey. Saya buka. Bling-bling lagi. Wah. Dia bagi love dekat cikgu lah. Yeah. Okey. Love. Kemudian selamat Hari Guru. Okey. Ada surat cinta dalam ni. Dia kata selamat Hari Guru. Guru, kau ibarat sebatang lilin yang sanggup menghabiskan sepenuh masa dan hidupmu untuk memberi cahaya kepada ramai pelajar. Guru, terima kasih kerana telah menjadikan diri kami yang sekarang. Terima kasih cikgu. Saya sayang cikgu. Alright. Seronok kan jadi cikgu ni kan? Setiap tahun. Setiap tahun diraikan Hari Guru special untuk semua guru kat Malaysia kalau cikgu dan seluruh dunia. Betul dalam tak? kereta penuh hadiah tak cikgu? Biasanya nak kata penuh tak penuh lah, tapi adalah hadiah tu. Okey, baik cikgu. Kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana murid-murid. Cikgu nak bagi tips macam mana kita nak bersenam bulan puasa ni. Ya, kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Izzati binti Ahmad Fadlizal dari SMK Paya Besar. Dalam sains sukan, tajuk yang kurang saya fahami adalah tajuk bantuan ergonomik pemakanan. Kerana dalam tajuk ini banyak fakta yang perlu saya fahami dan ingati. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita belajar tentang sains sukan. Bukan semata-mata sukan je kan, tapi banyak lagi benda-benda yang baik, benda-benda yang bagus, benda-benda yang mustahak yang kita belajar dalam subjek ni. Alright, murid-murid macam mana? Dah bersedia ke belum? Kalau bersedia, tunjuk good sikit. Alright. Okey cikgu. Dua tunjuk good ni menunjukkan bahawa mereka dah bersedia untuk kita mulakan kelas kita pada hari ini. Okey, tanpa lengah masa lagi, jom cikgu, kita mulakan kelas kita dalam subjek sains sukan bersama dengan Cikgu Haryati. Sila cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Okey. Dalam sains sukan, kertas peperiksaan sains sukan SPM ni terbahagi kepada 3 kertas. Okey, ada kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Untuk kertas 1, soalannya berbentuk soalan objektif. Aiman ingat tak? A, B, C dan D. Dah ada pilihan jawapan kat situ. Dah ada Aiman hanya perlu pilih sahaja jawapan mana yang paling tepat. Okey. Kertas 1 ni juga mengandungi 40 soalan dan kesemuanya wajib jawab. Tak ada pilihan? Tak ada. Kena jawab semuanya. Okey. Untuk kertas 2. Kertas 2 terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A adalah soalan struktur, mengandungi 10 item, 10 soalan dan kesemuanya pun sama wajib jawab. Tak ada talian hayat tak juga. boleh talian hayat. Okey. Dan bahagian B ialah esei. Esei ada 3 soalan. Aiman perlu jawab 2 daripada 3. Aiman boleh pilih yang ni. Boleh pilih. Okey. Dan kertas 3. Kertas 3 ni seronok. Kenapa cikgu seronok? Kita tak perlu tunggu saat-saat akhir nak SPM baru kita jawab. Sebab kertas 3 ni adalah kerja projek. Kerja projek. Apa di antara projek-projeknya tu cikgu? Okey. Kerja projek ni terbahagi kepada 2 juga. Satu semasa murid berada di tingkatan 4 dan satu lagi semasa berada di tingkatan 5. Ya. Okey. Contohlah. Contoh kerja projek, murid perlu menyiapkan satu tugasan latihan lita. Jadi murid perlu siapkan
dan dinilai ditaksir oleh pentaksir sekolah. Kena lumba lari lah cikgu ya? Kalau ya ada tugasan lumba lari, kena larilah. Macam tu. Okey. Dan kertas 3 ni diperuntukkan 30% Aiman. Banyak Maksudnya juga. Aiman tahu tak? Kalau murid dah ada kertas 3, dah jawab, dah siapkan, maksudnya murid dah ada 30% dalam tangan untuk dibawa ke SPM nanti. Hanya 70% je kalau lagi. nak lulus anytime lah cikgu ya? Ya, Okey, 70% je lagi menanti murid pada kertas 1 dan kertas 2. Okey, Sebab Aiman? kalau kertas 3 ni rasanya boleh dapat 30 lah. Ni semua atlet ni cikgu. InsyaAllah. Okey, Aiman. Okey, standard pembelajaran. Apa yang kita belajar hari ini, di akhir kelas nanti, apa yang akan murid dapat? Ya. Okey, mentakrif sains sukan. Maksudnya, murid akan tahu apa yang dikatakan dengan sains sukan. Maksud sains sukan itu sendiri. Yang kedua, menyenaraikan bidang-bidang ilmu yang terdapat dalam sains sukan. Kan cikgu cakap tadi, sains sukan ni luas. Betul. Ilmu dia. So, nanti cikgu akan senaraikan dan jelaskan antara bidang-bidang ilmu yang terdapat dalam sains sukan. Okey. Menjelaskan kepentingan sains sukan. Kenapa murid perlu belajar sains sukan? Apa kepentingan dia? Seterusnya, membincangkan isu berkaitan etika kesukanan sebagai atlet, sebagai pegawai dan penonton berdasarkan perkembangan sukan semasa. Dan yang terakhir, menerangkan perbezaan antara semangat kesukanan dan juga semangat mementingkan kemenangan. Kita boleh beza. Atlet ni mempunyai semangat kesukanan ke ataupun semangat kemenangan. Dua semangat yang berbeza. Berbeza cikgu Ya, berbeza. Okey. Definisi sains sukan. Okey. Sains sukan ni banyak pendapat sebenarnya. Banyak pakar-pakar yang telah mengeluarkan dia punya definisi lah. Okey, antaranya sains sukan ialah satu bidang multidisiplin berkenaan dengan pemahaman dan peningkatan prestasi manusia. Bidang ini termasuklah pengetahuan, kaedah dan aplikasi subdisiplin kajian pergerakan manusia. Okey, serta bagaimana mereka berinteraksi. Ini menurut Exercise and Sport Science Australia pada tahun 2010. Dan cikgu ambil satu lagi. Okey, satu disiplin mengkaji bagaimana badan manusia yang sihat ni berfungsi semasa latihan dan bagaimana sukan serta aktiviti fizikal menggalakkan kesihatan daripada perspektif seluruh badan. Ini menurut Ken 2006. Okey, secara keseluruhannya, sains sukan ni dapat ditakrifkan sebagai satu bidang ilmu yang mengaplikasikan prinsip sains dalam sukan dengan matlamat untuk meningkatkan prestasi sukan. Okey, cikgu nak ambil kesempatan kat sinilah. Okey, murid-murid yang bersama dengan kita dan di luar sana, cuba ingat kata kunci satu bidang ilmu, prinsip sains dalam sukan. Apa hasrat dia? Matlamatnya adalah untuk meningkatkan prestasi sukan. Itulah sains sukan sebenarnya. Itu kata kunci dia cikgu. Itu kata kuncinya. Nanti kalau soalan perperiksaan ke ataupun lepas ni cikgu ada soalan, ingatlah kata kunci ni. Okey, prinsip sains dan prestasi sukan. Ya, bidang ilmu. Bidang ilmu. Yang aplikasikan prinsip sains dalam sukan. Dalam sukan. Apa matlamat dia? Meningkat prestasi sukan. Sukan. Betul, Aiman. Hebat, Aiman. Pelajar sebelah ni. Okey. Seterusnya, cikgu teruskan kepada bidang-bidang ilmu yang ada dalam sains sukan. Okey, antara bidang-bidang ilmu lah sebab dia banyak sebenarnya. Cikgu ambil di antaranya anatomi dan fisiologi manusia. Kalau dalam buku teks, dua bidang ini diasingkan. Satu anatomi dan satu fisiologi. Namun, kena ingat, anatomi dan fisiologi ini dia saling berkait. Okay. Anatomi adalah struktur. Badan manusia, kita ada struktur. Kita ada tulang, kita ada otot. Okay. Manakala fisiologi adalah fungsi. Maksudnya kat sini, tulang contoh. Tulang ada fungsi dia sebagai sokongan tubuh badan kita. Bayangkan kalau orang tak ada tulang, Aiman, macam mana nak berdiri? Jadi cacing. Okey, Aiman. Okey, seterusnya, bidang yang kedua adalah pemakanan sukan. Aplikasi strategi
pemakanan untuk kesihatan dan mengadaptasi corak pemakanan kepada latihan serta dapat meningkatkan prestasi sukan. Ya, nampak tak? Dia punya matlamat dia mesti untuk meningkatkan prestasi. Okey. Seterusnya tak boleh main hantam macam tu juga. Tak boleh. Makan Sebenarnya nasi lemak. kalau atlet ni dia ada pakar pemakanan dia yang akan menentukan apa makanan yang perlu diambil dan yang perlu dielakkan. Okey, seterusnya biomekanik. Okey, biomekanik ni adalah ilmu tentang aplikasi prinsip mekanikal dalam kajian organisma hidup. Setiap aktiviti ataupun perlakuan yang kita buat, kita tahu berapa mekanika jasadnya, berapa sudutnya, kan kita nak pukul bola, berapa sudut hayunan yang kita perlu buat. Itu adalah ilmu bidang biomekanik. Seterusnya kecederaan sukan. Apabila kita bersukan, risiko untuk cedera tu tinggi. Okey. Kecederaan sukan ni dia adalah ilmu tentang keadaan luka atau kerosakan yang berlaku ke atas otot, tendon, tulang, ligamen dan lain-lain tisu sistem otot rangka yang diperoleh melalui pelibatan aktiviti sukan. Ya. Maksudnya kecederaan itu berlaku semasa melakukan aktiviti sukan. Okey, boleh Aiman? Boleh cikgu. Maknanya selain daripada dia ada ilmu sukan, dia ni pandai macam Azmi katanya terror main futsal cikgu. Ya. Maknanya dia kena ada juga ilmu kedoktoran sikit cikgu. Ya, betul. Kena jadi doktor sikit Dan sebenarnya ada dalam bidang perubatan ni adalah perubatan sukan. Perubatan sukan. Betul. Wow. Okey, seterusnya kecergasan fizikal. Ilmu tentang keupayaan individu untuk berfungsi secara berkesan dalam menghadapi cabaran kerja fizikal seharian. Okey, menggunakan masa lapang dengan lebih efektif dan mempunyai lebihan tenaga lagi untuk tujuan kecemasan. Yang ni dia ada 3. Yang pertama, berfungsi secara berkesan semasa kita buat kerja fizikal. Lepas tu, tenaga tu masih ada lagi untuk menggunakan masa lapang dengan lebih efektif. Dan yang terakhir, ada lagi lebihan tenaga untuk kecemasan. Okey. Dan bidang yang seterusnya, kaedah dan latihan fizikal. Okey, yang ni ilmu tentang proses pergerakan berulang-ulang yang sistematik, progresif dan memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan prestasi dalam sukan. Okay, kalau Aiman tengok dekat sini dan murid-murid yang bersama dengan kita hari ini, apabila kita sebut latihan, latihan kita buat sekali ke kita buat banyak kali? Banyak kali cikgu. Kalau kita buat sekali je, adakah terus pandai ataupun tak ada lagi kesan, tak boleh nampak lagi kesan? Rasanya kita tak boleh berjalan lagi sekarang cikgu. Yeah. Sebab kecil-kecil kita lahir dulu, kita merangkak banyak kali cikgu sampai akhirnya kita boleh berjalan. Itulah kaedah dan latihan. Maksudnya kena buat berulang kali. Barulah nampak hasil dia. Barulah dapat tingkatkan prestasinya. Okey. Bidang yang seterusnya adalah kawalan motor. Untuk kawalan motor, disiplin ilmu sains lakuan motor yang mengkaji postur dan pergerakan manusia serta mekanisme yang mengawalnya. Okey. Bidang ini dia akan banyak mengkaji setiap pergerakan kita, postur kita daripada lahir dan boleh berjalan dah menjadi remaja, dewasa dan juga usia emas. So di situlah berlaku proses pembelajaran mengenai kawalan motor. Okay. Bidang yang seterusnya, psikologi sukan. Psikologi sukan. Sukan pun ada psikologi juga? Ada. Okay. Kalau Aiman, kan Aiman pernah main sukan zaman belajar dulu kan. Kalaulah bila berada dalam satu perlawanan ataupun dalam game ni kan. Dalam game ni, tournament. Alright. Apa psikologi yang terganggu ke ataupun yang sentiasa hadir pada Aiman semasa dalam kejohanan tersebut? Saya rasa berdebar-debar cikgu. Saya rasa nampak pula tiba-tiba tim lawan ni dia pakai baju merah, kita pakai baju kuning cikgu. Kita rasa alamak tim lawan dah sampai ni, juara bertahan pula cikgu. Kita rasa macam panik cikgu. Itu adalah anxiety. Itu adalah psikologi sukan. Tentu ilmu saintifik tentang reaksi dan perlakuan fizikal, afektif serta kognitif
dalam bidang sukan yang melibatkan ahli sukan serta penonton. Alamak, Itulah penonton yang tak tahan, Aiman cikgu. alami tadi sebenarnya. Kebimbangan tu, tengok pasukan lawan tu pakai baju merah dah rasa dah. Dah rasa gerun dah. Tak Dia tengok pula lagi. bawa gendang cikgu. Gudu-gudu macam tu. Termasuk juga dengan provokasi. Provokasi kan? Provokasi daripada penonton, daripada pegawai sendiri. Kadang-kadang kita tengok orang yang berada di luar padang tu pun lebih melakukan provokasi. Sebab dia nak target psikologi atlet tu sendiri. Oh, betul cikgu. Kadang-kadang orang tu memang dah terror dah cikgu, power. Tapi tiba-tiba masuk gelanggang cikgu, kena psycho dan sebagainya, habis langsung tak boleh main. Betul. Itu memang perkara yang banyak berlaku dan situasi itu sentiasa. Kalau cikgu kat sekolah kan, murid cikgu tengah bersukan, tiba-tibalah pasukan lawan tu buat provokasi sikit je. Dia punya skill yang training selama ni hilang. Ya cikgu. Sebab rasa kegusaran tu ataupun kebimbangan tu, anxiety tu, dia hadir, dia akan hilang fokus. Walaupun skill hebat tapi psikologi tak mantap, dia tak boleh nak fokus dalam kejohanan. Maknanya dia kena lengkapkan dengan psikologi cikgu. Okey, pentinglah ilmu ni. Penting. Psikologi sukan sangat penting menentukan sejauh mana level atlet tersebut. Okey. Okay, cikgu, saya rasa stres sikit cikgu. Kita berehat sekejap boleh cikgu? Okey, boleh. Sebab saya kena psycho dekat cikgu. Kita rehat dululah. Kita rehat dulu cikgu. Okay. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Mukti dari SMK Paya Besar. Dalam sajak saya sukan ini, tajuk yang saya paling minat ialah asas kemahiran motor manusia kerana ia banyak membantu saya dalam sukan saya ceburi, iaitu sukan memanah. Didik TV KPM. Ya. Okey, itu bukan bergeliat Itu macam regangan sikit. Okey, sebab hari ni kita belajar subjek sains sukan bersama dengan Cikgu Haryati. Okey, cikgu. Kalau tadi anak-anak murid cikgu tiba-tiba sukan dia down cikgu. Cikgu buat apa ya? Kita ada kaedah dalam psikologi sukan, kita ada kaedah-kaedah untuk mengawal masalah psikologi lah. Antaranya terapi pernafasan. Kita tarik nafas dalam-dalam dan kita buat sekali cikgu. Kita buat sekali. Silakan Aiman. Macam mana cikgu? Okey, Aiman kena berdiri. Saya berdiri cikgu. Okey, Aiman berdiri. Okey. Okey. Baik cikgu. Okay. Tegakkan badan Tegakkan badan. Okey, tarik nafas dalam-dalam. Dalam-dalam. Tahan sekejap. Lama, cikgu. Hembus, habiskan. Hembus. Okey. Sampai habis? Sampai habis. Okey. Berapa kali cikgu? Ya, sebaiknya kalau tengok keadaan pada atlet tersebut, boleh buat 6, 7, 8 dan sampai satu tahap boleh buat sampai 10 kali pun boleh. Sehinggalah atlet itu betul-betul dah relax. Okey. Betul lah cikgu. Saya pun rasa macam dah tenang sikit cikgu. Ya. Jadi boleh saya duduk balik cikgu? Okey, silakan. Okey cikgu. Okey, baik, kita pergi kepada cikgu. ilmu bidang ilmu yang seterusnya. Sosiologi sukan. Okey, kalau tadi psikologi sukan, ini adalah sosiologi sukan. Sosiologi sukan ni kajian mengenai sosial, interaksi, komunikasi. Libat pada siapa? Mestilah dalam sukan. Kan kalau kita bermain sukan dalam satu pasukan, takkan kita kejar bola seorang-seorang je. Mesti ada pihak lain. Kan? Dan kalau kita penyokong, kita pun berinteraksi. Sesama pemain cikgu? Ya, sesama pemain, sesama penonton. Dia mesti ada satu komunikasi, satu interaksi dalam sukan ni. Tapi cikgu, murid kita senyap je, tak ada komunikasi ni. Cuba komunikasi sikit. Cikgu, macam mana ni cikgu? Boleh? Azmi? Azmi aja. Okey, Hazim. Hazim okey Hazim? Okey. Ni kalau atas padang ni semua power ni juga. Jadi kita nak mereka ni kalau ada soalan ke apa ke boleh tanya buat cikgu. Boleh. Kan? Alright cikgu. Seterusnya pengurusan sukan. Pengurusan sukan ni gabungan kemahiran yang berkaitan dengan perancangan, pengelolaan, pengurusan bajet, kepimpinan dan juga penilaian dalam sesebuah organisasi sukan. Kita nak menganjurkan satu-satu kejohanan. Apa yang kita perlu buat? Kita mesti merancang. Bila merancang, kita mesti mengelolakan. Penting ke cikgu pengurusan sukan ni? Penting, sangat penting. Kalau kita tak buat bajet, bagaimana kita nak beli hadiah untuk kejohanan? Betul. Semua tu termasuk dalam
pengurusan sukan. Kita nak dapatkan pegawai, kita nak dapatkan pengadil, semuanya perlu ada dalam pengurusan sukan. Okey. Ni kalau kita nak suruh murid-murid kita bercakap. Sambil tadi jogging dia dengar kan? Dia dengar. Jawab soalan sambil jogging. Okey. Okey. Kalau dalam SPM, cikgu bagi contohlah soalan kertas 2, iaitu bahagian struktur. Okey. Okey, kita nak tengok siapa yang boleh jawablah. Sebab ni cikgu dah cakapkan tadi. Cikgu dah terangkan tadi. Okey, kita tengok siapa yang boleh cuba jawab dan cuba terangkan. Kita tengok cikgu. Okey, kita tengok siapa yang angkat tangan dulu. Siapa? Okey. Azmi. Okey. Okey. Silakan Azmi. Saya cuba cikgu. Okey, silakan. Sains sukan ialah bidang ilmu yang mengaplikasikan prinsip sains dalam sukan dengan matlamat untuk meningkatkan prestasi sukan. Sekali lagi Azmi. Sekali lagi. Sains sukan ialah satu bidang ilmu yang mengaplikasikan prinsip sains dalam sukan dengan matlamat untuk meningkatkan prestasi sukan. Betul ke cikgu? Kita semak jawapan dia. Kita semak. Okey. Bidang ilmu ada kan tadi? Okey, betul. Aplikasikan prinsip sains. Prinsip sains. Ada, kata kunci tersebut ada dalam sukan dengan matlamat meningkatkan prestasi sukan. Itu paling penting cikgu. Ya, itulah jawapan sebenar, sama dengan jawapan Azmi jawabkan tadi. So Azmi layak dapat 1 markah. Cantik. Memang dia ni atlet. Atlet memang budak pandai cikgu. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Siapa pula? Siapa kat tangan? Soalan yang kedua. Siapa nak cuba? Cepat. Siapa nak cuba? Okey, silakan ada yang nak tangan. cuba? Buka mikrofon. Silakan Syahada. Silakan. Silakan Syahada. Kemahiran yang berkaitan dengan perancangan, pengelolaan, pengurusan bajet, kepimpinan dan penilaian dalam sesebuah organisasi sukan. Okey, kita tengok jawapan dia. Kita semak sama-sama. Betul ke tidak ni? Okey. Kemahiran yang berkaitan dengan perancangan, pengelolaan, pengurusan bajet, kepimpinan dan penilaian dalam sesebuah organisasi sukan. Betul cikgu ya? Betul. Tepat sekali Syuhada. Tahniah Syuhada. Okey, kita teruskan. Okey cikgu. Okey. Untuk kepentingan sains sukan, kenapa kita perlu belajar sains sukan? Kenapa ya? Kalau saya sebab boleh main kat padang cikgu. Sebab tu suka sangat. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, dari aspek prestasi sukan. Prestasi sukan ni impak dan kesan positif dalam persiapan mental, fizikal serta teknikal dalam sukan. Apabila kita belajar sains sukan ni, kita boleh tahu bagaimana kita nak tingkatkan prestasi sukan kita. Dari aspek apa? Mental, psikologi tadi kan? Mental, psikologi sukan. Fizikal, kaedah dan latihan tadi. Dan juga teknikal dalam sukan. Yang ni kita ada bidang kejurulatihan. Sebab itulah kalau sukan ni, dia ada jurulatih khas untuk membantu meningkatkan prestasi sukan atlet. Bukan atlet semata-mata lah. Banyaklah di belakang tabir ni yang mengurusnya, kewangan dan sebagainya cikgu ya. Betul tu. Okey, seterusnya kesihatan. Okey, membantu meningkatkan tahap penjagaan kesihatan semasa melakukan aktiviti kecergasan. Apabila kita melakukan aktiviti kecergasan, kita kena pastikan keadaan fizikal kita ni betul-betul sihat. Barulah kita boleh melakukan aktiviti fizikal dengan lebih berkesan dan juga optimum. Okey. Dan yang ketiga, pencegahan kecederaan. Meningkatkan kemahiran dan mengawal risiko kecederaan semasa melakukan aktiviti fizikal. Apabila kita tahu, kalau kita nak bermain hoki contohnya, apakah peralatan-peralatan keselamatan yang perlu kita pakai? Kan? Perlulah pakai. Kalau Aiman rasa apa peralatan keselamatan yang perlu ada pada seorang penjaga gol hoki? Penjaga gol yang pertama sekali dia kena ada topi helmet cikgu. Betul ke? Betul. Topi helmet kena pakai pelindung kepala. Pelindung kepala. Kenapa kita pakai pelindung kepala? Yalah cikgu, kalau dia shoot cikgu tiba-tiba kena kepala, bola tu ganti kepala cikgu. Kecederaan. Okey cikgu. Itulah pencegahan kecederaan. Okey, seterusnya industri sukan.
Ada juga cikgu ya? Ada industri sukan. Bagaimana kita nak tengok sains sukan ni boleh berkembang dalam industri sukan. Okey. Mencakupi sektor pembuatan alatan sukan. Okey. Okey. Kalau kita tengok peralatan sukan ni setiap masa sentiasa up to date. Betul. Sentiasa ditingkatkan dia punya kualiti, kan? Dia punya inovasinya. Okey, lepas tu penyediaan prasarana sukan. Stadium, gelanggar, okey, dan penghasilan makanan tambahan. Ini kan banyak sekarang ni. Makanan tambahan tu kan. Oh. Kalau pergi ke gym, gymnasium kan. Ada makanan tambahan yang dibekalkan. Boleh dapatkan secara belian sendiri. Betul. Ataupun kalau atlet-atlet negara ni, Majlis Sukan Negara dan juga ISN sendiri pun ada bekalkan pakar-pakar untuk membantu memberi pakar nasihat untuk penghasilan dan juga pengambilan makanan tambahan. Okey. Kerjaya. Ini yang paling orang tanya, apa kerjaya kalau dah terlibat dalam sains sukan? Kan kalau kita biasa dengar bidang-bidang lain banyak kerjayanya. Okey, bagaimana dengan sains sukan? Ya, cikgu. Mewujudkan peluang kerjaya seperti jurulatih sukan. Oh, jurulatih sukan. Ya. Kalau kita tengok jurulatih sukan, ada yang kita ambil daripada luar negara. Betul. Ada yang dalam negara sendiri. Tapi maksudnya setiap atlet tu ada jurulatihnya sendiri. Betul. Okey, pakar pemakanan. Okay, pakar pemakanan, ahli perniagaan sukan. Ada yang buka kedai menjual peralatan sukan. Sekarang ni pun dah ada yang membuka pusat-pusat untuk terapi. Kan? Untuk terapi sukan, untuk rehabilitasi, untuk kaedah pemulihan. Okay? Pendidik. Pendidik macam saya lah. Cikgu lah. Ya. Okay? Dan juga ahli perubatan sukan. Banyak cabang dia juga. Banyak sangat. Banyak lagi bidang-bidang lain. Tapi ini di antaranya lah. Di antaranya. Okey. Dan seterusnya ekonomi. Meningkatkan ekonomi melalui penganjuran pelancongan dan penghasilan peralatan sukan. Okey. Kalau kita tengok penganjuran sesuatu kejohanan kan. Contoh kita tengok F1. Jadi pelancong luar datang. So meningkatkan, menggalakkan juga ekonomi pelancongan negara kita. Betul lah cikgu. Kalau macam ada Olimpik ke dan sebagainya, semua orang datang dan penonton ramai datang dan menyebabkan ekonomi kita akan bertambah baik lah cikgu kan? Betul Aiman. Okey, seterusnya kita nak tanya. Kita nak tanya murid-murid kita. Dia dengar tadi nampak khusyuk tu, confirm ni. Okey. Ini adalah contoh soalan kertas 1, iaitu soalan objektif. Okey. Ada siapa nak cuba? Okey, sila angkat tangan. Angkat tangan. Saya Siapa nak nak cuba? Okey, siapa tu? Okey, Hazim. Hazim. Okey, silakan Hazim. Nombor 1, maklumat berikut adalah berkaitan dengan satu daripada kepentingan sains sukan. Maklumat diberi ialah dapat menjalankan aktiviti bersukan dengan betul. Yang kedua, meningkatkan kecergasan keseluruhan. Dan yang ketiga, mengurangkan risiko kecederaan. Soalan dia, apakah aspek yang boleh dikaitkan dengan maklumat di atas? So, jawapan saya B, kesihatan. Kesihatan. Okay. Betul ke cikgu? Aiman rasa? Saya rasa betul lah cikgu. B. Sebab dia ada sebut tadi, mengurangkan risiko kecederaan. Okey, kita lihat jawapannya. Kita lihat betul ke tidak ni. Okey, tahniah Aiman. Okey, dan juga Hazim. Tahniah. Okey, seterusnya. Soalan, ini contoh soalan kertas 2 tapi bahagian esei. Okey, kita nak cuba tanyalah murid kita. Siapa nak cuba? Sila angkat tangan. Ni pelajar pintar ni. Siapa? Okey, Nazrin. Okey, Nazrin. Okey. Contoh soalan 2, contoh soalan kertas 2 esei. Penyataan berbunyi pendekatan sains dalam sukan secara signifikan telah meningkat dalam semua bidang sukan, terutamanya dalam sukan elit. Ia telah menjadi satu aspek yang penting dalam meningkatkan prestasi sukan negara. Soalannya, jelaskan 2 kepentingan sains sukan kepada individu. So jawapan saya, kepentingan sains sukan kepada individu ialah pertama, kita dapat membantu meningkatkan lagi tahap penjagaan kesihatan semasa melakukan aktiviti kecergasan. Okey. Contohnya seseorang individu
akan lebih cergas apabila terlibat dalam sukan ataupun aktiviti fizikal. Yang kedua, dapat memberi kesan positif dalam persiapan mental, fizikal dan teknikal dalam aktiviti sukan. Contohnya, atlet tersebut akan lebih bersedia dari aspek mental dan fizikal semasa berhadapan dengan pihak lawan dalam sesuatu kejohanan. Okey, terima kasih Nazri. Okey, kita tengok jawapannya. Betul ke cikgu jawapannya, cikgu? Okey. Kepentingan sains sukan kepada individu ialah membantu meningkatkan tahap penjagaan kesihatan. Kalau Aiman lihat dan murid-murid yang bersama dengan saya dan di luar sana lihat, antara perkataan yang diwarnakan dengan warna merah ni adalah kata kunci untuk memudahkan murid-murid menjawab soalan sebenar. Senang nak ingat, cikgu. Ya. Apabila kita berhadapan dengan satu-satu soalan ni, first kali kita kena ingat kata kunci dia. Okey. Meningkatkan tahap penjagaan kesihatan semasa melakukan aktiviti kecergasan. Contohnya apa? Individu akan lebih cergas apabila terlibat dalam sukan. Tapi memang betul, apabila kita aktif bersukan, kita akan lebih cergas. Nampak sihat je rasa, cikgu. Walaupun kadang umur dah 40, 50, mereka bersukan akan jadi cergas, cikgu. Betul, Tok Aiman. Okey, yang kedua, memberi kesan positif dalam persiapan mental, fizikal dan teknikal. Okey, contohnya apa? Lebih bersedia daripada aspek mental dan fizikal. Maksudnya ini adalah fakta, ini adalah contoh. Okey, yang ini pun sama, kesan positif ini adalah fakta. Yang kedua, lebih bersedia dari aspek mental dan fizikal ni adalah contoh. So dapatlah 4 markah. Oh, 4 markah? Ya. Oh, banyak ni. Seterusnya. Kita ni dalam bulan puasa, cikgu, kan? Kadang-kadang bila kita bulan puasa ni macam-macam je lemau lah, cikgu. Ya ke? Especially kadang-kadang biasanya ingat lepas buka tu dah tak lemau dah. Lepas buka lagi lemau, cikgu. Mungkin cikgu boleh tunjukkan sikit macam mana cara untuk kita buat exercise sikit, cikgu. Di bulan puasa ni kan, kalau nak buat teruk-teruk kan nanti penat pula. Betul. Tapi cikgu, lepas ni lah, cikgu. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Nak tahu macam mana tips untuk kita bersenam bulan puasa ni? Kita jumpa selepas ini. Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Firdaus Hakimi bin Abdul Hakim dari kelas 5 Aduha, Sekolah SMK Datuk Muhammad. Semasa di tingkatan 4, saya memilih adegan sukan kerana saya meminati tajuk-tajuk kecil yang berkaitan dengan tulang. Sebagai contoh, tajuk tulang di bidang 2 iaitu sokongan dan pergerakan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey, cikgu, kita nak bersenam sikit, cikgu. Dalam bulan puasa ni kadang-kadang ialah rasa lesu, rasa lemah, rasa nak tidur je kan. Tapi cikgu, kita belajar dulu boleh? Boleh. Kita belajar dulu. Lepas belajar nanti kita akan bersenam. Alright, cikgu. Seterusnya, dalam kita bersukan ni bukan boleh cincai-cincai, cikgu. Pakai kain pelekat tiba-tiba nak berlari tak boleh, cikgu. Tak boleh. Dia ada etika dia. Ada etika dia. Apakah etika dia tu, cikgu? Okey. Untuk tajuk seterusnya, etika kesukanan. Etika kesukanan ni pada siapa? Pada atlet, jurulatih, pengurus dan juga penonton. Kita tak kata etika tu untuk atlet saja. Semua pihak terlibat dalam etika. Untuk atlet, bijak mengawal emosi. Atlet mesti bijak mengawal emosi. Tak boleh mengamuk juga. Tak boleh. Tengah-tengah padang tu tiba-tiba nak mengamuk, tak boleh. Okey, menunjukkan komitmen yang tinggi, bertanding dengan semangat kesukanan dan mempunyai disiplin yang tinggi. Itu adalah orang kata etika yang perlu ada pada seseorang atlet. Ada semua ni, atlet tu insya-Allah akan cemerlang. Itu prinsip dia. Ya. Seterusnya, penonton. Ini pun sama, bijak mengawal emosi. Kena terima kekalahan. Tak boleh move on, cikgu. Tak boleh. Okey, kena bijak mengawal emosi dan memberi sokongan kepada pasukan. Tak kiralah pasukan kita kalah atau menang, kita kena teruskan sokongan. Betul. Okey, mengelakkan provokasi yang melampau.
Ini tak bolehlah. Baling botol. Ya, cikgu. Okey, menerima keputusan perlawanan seperti mana yang saya cakapkan tadilah. Okey. Pegawai sukan mempunyai sikap profesional. Apabila kita sebut pegawai sukan ni seorang yang sangat profesional. So kita kena tunjukkan semangat profesional kita tu kat mana. Tak boleh berbelah bagilah. Maknanya berat sebelah tu tak boleh cikgu. Kita kena adil. Kena adil lah. Mempunyai sifat bertanggungjawab, ikhlas dan jujur. Sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang permainan. Setiap permainan ataupun sukan ni ada peraturannya. So kita kena patuhi. Kita kena ikut peraturan tersebut. Bertindak rasional dalam membuat sesuatu keputusan. Kita kena rasional kan. Betul. Kalau tampak atlet kita beremosi, kita sebagai pegawai kena rasional Coolkan. Kena coolkan keadaan. Okey, kita terus contoh soalan. Cantik. Alright. Kertas satu objektif. Okey, kita mintalah mana-mana murid kita cepat, cuba. angkat tangan. Siapa nak jawab? Okey. Saya nak try. Silakan. Okey, silakan. Yang manakah antara pernyataan di bawah menunjukkan etika dan patriotisme yang rendah dalam sukan? Jawapan saya B. Penonton menunjukkan emosi dan mempertikaikan keputusan pengadil. Okey, penonton menunjukkan emosi dan mempertikaikan keputusan pengadil. Okey, kita tengok. Betul tak jawapan tu? Betul juga. Okey, betul cikgu. betul. Maknanya ini semangat yang lemah lah cikgu kan. Maknanya tak boleh kita buat macam ni. Keputusan pengadil adalah tepat. Kecuali kalau ada masalah tu ada prosedurnya, ada kaedahnya. Kita tak boleh nak masuk pada untuk pertikaikan keputusan macam tu. Kita ni dah lah kalah je etika, okey Man? Melanggar etika je Yelah, Fras cikgu, kumpulan dia kalah. Okey. Kali pengadil jadi bangsa. Okey, seterusnya semangat kesukanan. Ya. Okey, apa yang kita kata sebagai semangat kesukanan ni? Kita selalu katakan kena semangat. Ni. Okey, menunjukkan nilai persahabatan yang tinggi semasa bermain dengan memaafkan kekasaran pihak lawan. Biasalah dalam bersukan, kadang-kadang ada terlanggar sikit. So, kita maafkan je lah. Nak kena ada persahabatan juga ya? Ya, tak boleh nak dendam tu sampai bermusim-musim. Ingat lagi dendam lama, tak boleh. Okey, menghormati keputusan pengadil pertandingan agar perlawanan dapat dijalankan dengan lancar. Okey, dan menunjukkan mutu permainan yang tinggi dalam mencipta kemenangan dan mengelakkan daripada melakukan salah laku dan tidak terlibat dengan bahan terlarang. Ini adalah semangat kesukanan. Okey. Berbeza dengan semangat mementingkan kemenangan. Okey, yang ni dia sanggup buat apa saja. Tadi semangat kesukanan. Kesukanan ni kemenangan. Ni semangat mementingkan kemenangan. Okey. Menerima keagresifan daripada pihak lawan dengan sengaja untuk menarik perhatian pengadil. Kadang-kadang kan tolak sikit je, tapi jatuh tu berguling je sampai keluar stadium. Ya, macam sakit sangat. Sebab dia nak tarik perhatian pengadil untuk kenakan apa? Kad kuning atau kad merah kepada pihak lawan tadi. Ada juga je mencetuskan suasana yang menjejaskan fokus pemain lawan. Okey, dan sanggup buat apa sahaja untuk dapatkan kemenangan. Ini yang kita cuba nak elakkan. Kita nak yang semangat kesukanan tu tadi. Yalah cikgu, dalam kotak penalti cikgu. Dalam kotak penalti dapat penalti dah cikgu. Tolak tak tolak pun. Tolak akhirnya tiba-tiba berguling. Okey, dan kita nak tengok soalan kertas 2, soalan struktur. Okey, ada siapa nak cuba jawab? Okey, sila angkat tangan dan jawab soalan. Okey. Siapa pula? Okey, silakan. Ada type je. Silakan. Okey. Berikan perbezaan ciri-ciri semangat kesukanan dengan semangat mementingkan kemenangan. Okey. Ciri-ciri semangat kesukanan ialah menunjukkan nilai persahabatan yang tinggi semasa bermain dengan memaafkan kekasaran pihak lawan. Manakala semangat mementingkan kemenangan ialah mencetuskan suasana yang menjejaskan fokus pemain lawan. Okey. Betul ke cikgu jawapannya? Cikgu ada dengar tadi dia kata memaafkan. Memaafkan kekasaran pihak lawan. Okey, kita tengok. Ada tak jawapan tu? Okey. Semangat kesukanan menunjukkan nilai persahabatan yang tinggi semasa bermain dengan memaafkan kekasaran pihak lawan. Betul lah. Betul juga terjatuh, terlanggar. So kita maafkan je lah. Dan semangat mementingkan kemenangan, mencetuskan suasana yang menjejaskan fokus pemain lawan. Okey, itulah
yang dikatakan sebagai semangat kesukanan dan juga semangat kemenangan. Itu penting cikgu. Kalaulah kata, cikgu nak bagi contoh lah. Kalau soalan kertas 2 struktur ni, contoh, murid jawab, dia hanya jawab satu sahaja. Dan satu lagi dia tak jawab. Markah hanya dapat yang dijawab sahaja. Jadi sebolehnya untuk SPM 2021 ni, murid dapat jawab dan bezakan betul-betul supaya dapat full mark 2 markah. Kena buat jadual macam ni cikgu. Boleh buat dalam bentuk jadual ataupun dalam bentuk ayat pun boleh. Tak ada masalah. Dah dapat dah 2 markah. Okey cikgu. So kalau murid-murid kita semua nak dapat A. Betul. Cikgu yakin semua nak dapat A. So kaedah menjawab tu penting. Kena tengok dan kena perhatikan betul-betul kaedah menjawab dan juga kehendak soalan tu tadi. Barulah markah yang diperuntukkan sama dengan markah yang murid dapat nanti. Penting kan cikgu. Betul. Okey cikgu. Ni yang kita sebut ni contoh soalan kertas 2 struktur. Okey, maknanya rasanya boleh betul semualah ni cikgu kan. Boleh. Daripada tadi semua murid-murid kita jawab tak ada yang salah lagi cikgu. Semua betul kan. Okey cikgu. Nampak mereka bersemangat untuk SPM sebab bersama kita sekarang ni adalah calon-calon SPM 2021. Ya ke? Okey, kalau macam tu apa kata kita nak interview diorang sikit boleh cikgu? Boleh, silakan. Ataupun cikgu ada soalan lagi atau kita pergi pada pelajar? Okey, kita boleh. Pergi pada pelajar. Okey, saya nak tanyalah kepada siapa lagi yang kita nak pergi Azim lah. Boleh cikgu Boleh. Azim main sukan apa Azim? Dia main 100 meter. 100 meter. Okey Azim, apakah kesan pada diri Azim bila mana menjadi atlet dalam lumba lari 100 meter Azim Apa kesan pada diri Azim? Sebab yelah cikgu, dalam kita masuk pertandingan ni bukan senang. Kita perlu tepati masa dan sebagainya. Apa yang Azim belajar daripada sebagai seorang atlet ni Azim? Kesan dia lah kena struggle dalam buat latihan. Kalau makanan pun kena betul. Tak boleh ikut dan je. Okey. So teknik semasa lari tu mesti lurus. Okey Zim, boleh langgar orang sebelah tak Zim? Yelah kita dah semangat kemenangan ni. Kita langgar orang sebelah, boleh Zim? Tak boleh Okey, kalau macam ni cikgu, ini semangat kesukanan. Terima kasih Zim. Okey cikgu. Agak-agak yang Azim sebutkan tadi tu cikgu, ada tak dalam kita belajar tadi cikgu? Ada Ada, pemakanan ada. Makanan. Dan yang paling penting adalah disiplin. Disiplin cikgu. Disiplin tu membentuk jati diri seorang atlet yang betul-betul berkualiti. Okey, nak jadi atlet profesional, disiplin diri kena jaga dahulu. Maknanya pokok pangkal dalam kejayaan ni cikgu bermula dengan disiplin tadi tata cara dia. Okey cikgu. Kita nak bagi ruang kepada murid-murid kita bertanya cikgu. Kalau dia orang tak tanya, kita yang tanya dia orang. Okey murid-murid, ada yang nak bertanyakan soalan tentang subjek kita pada hari ini, sains sukan. Kalau ada sila angkat tangan. Cikgu macam mana nak lari laju ke, macam mana nak main hoki ke, cikgu kan main hoki. Atau macam mana nak dapat A macam mana dapat SPM. Okey, ada siapa nak tanya ke? Kalau tak ada cikgu, cikgu ada tak nak tanya mereka soalan? Ataupun cikgu nak bagi tips lah sikit. Bagi tips cikgu. Okey, untuk calon-calon SPM 2021 yang bersama dengan kita hari ini dan juga di luar sana, sedikit tips lah. Untuk tempoh yang dah tinggal beberapa bulan saja lagi untuk SPM, pastikan kekal momentum. Okey, kekal momentum dan teruskan buat ulang kaji tajuk-tajuk daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Pastikan setiap tajuk tu betul-betul dikuasai. Dan juga kertas 3 tadi. Kertas 3 tadi pastikan dapat markah yang terbaik, barulah dapat membantu untuk meningkatkan markah dan juga grade semasa SPM nanti, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Okey. Dan pada masa yang sama, jaga kesihatan, jaga SOP supaya kita terus kekal
cerdas dan boleh belajar untuk dapat keputusan yang cemerlang. Betul cikgu. Bila Aiman. dapat keputusan yang cemerlang ni barulah boleh jadi macam cikgu Haryati kan. Tapi saya suka cikgu tang kerjaya tadi tu. Maknanya kita bukan setakat kita jadi ahli sukan, jadi atlet. Sebab orang kata kalau kita ni bersukan suam-suam ni baik tak payah je lah. Kalau yang jadi atlet yang betul-betul tu baru betul-betul fokus pada jadi atlet tu. Namun begitu, seperti mana yang cikgu sebut tadi, bukan setakat kita jadi atlet. Kita walaupun kita bersukan, kita boleh jadi bahagian pemakanan. Kita boleh jadi bahagian jurulatih. Kemudian kita boleh jadi ahli perniagaan. Ahli perniagaan yang itu paling best cikgu. Buka kedai sukan, boleh jual macam-macam bola, raket dan sebagainya cikgu Semua peralatan sukan. Kemudian cikgu yang paling penting sekali yang kadang-kadang orang terlupa ni adalah bahagian pentadbiran ni cikgu. Bahagian pentadbiran ni. Sebab apa kalau kita tengok cikgu, gaji atlet bukannya murah-murah cikgu mahal juga. Mungkin cikgu boleh cerita sikit bahagian pentadbiran ni sebenarnya apa tugas pentadbiran ni, sebab saya tengok mungkin suatu hari nanti Nurin ke dia bekerja dengan sebuah football club yang ternama di dunia ke, dia menguruskan tim tersebut. Apa ya kalau biasanya pentadbiran ni apa benda tugasan mereka cikgu selain pada duit dan sebagainya? Contoh pengurus pasukan. Pengurus pasukan, tugas-tugas dia tu banyak. Dia nak menguruskan satu pasukan tu. Dia nak menguruskan atletnya, dia nak menguruskan dia punya organisasinya, dari aspek kewangannya. Itulah yang kita tengok tadi dalam tajuk pengurusan sukan tu kan. Itu adalah dari konteks management pasukan tersebut. Bagaimana dia nak dapatkan dana untuk pasukan mereka. Bagaimana dia nak dapatkan pakar-pakar untuk membantu prestasi pasukan mereka. Itu dari aspek manajemen pengurusan. Dan daripada sudut tu juga mereka dapatkan sponsor-sponsor sebagainya cikgu Yelah macam mana kita nak bersukan kalau duit pun tak ada kan. Sebab alat-alat sukan bukannya murah-murah cikgu Alright cikgu. Sebelum kita berakhir, apa kata orang kata apa macam seperti yang kita janjikan sebentar tadi cikgu, mungkin ada kita boleh belajar macam mana kita nak bersukan ataupun nak beraktiviti pada bulan puasa ni, kadang-kadang tak larat cikgu. Okey, boleh cikgu? Okey, sila. Kalau macam tu saya kena berdiri cikgu. Okey. Aiman kena berdiri dulu. Murid-murid di rumah pun boleh sama-sama dengan cikgu Haryati, sama-sama untuk kita macam mana bersukan dengan cikgu. Okey, macam mana cikgu? Okey, kita tak adalah nak bersukan, nak berlari apa kan. Okey, tips kekal sihat di bulan Ramadan. Yes, tips kekal sihat di bulan Ramadan. Macam mana tu cikgu? Okey. Tips awalnya adalah waktu sahur banyakkan minum air kosong lah. Air kosong. Air kosong. Alright. Dan juga elakkan daripada minuman-minuman berkarbonat, minuman manis. Itu kita kena elakkan. Waktu sahur dan juga waktu berbuka puasa. Itu yang sedap tu. Okey. Tapi bila Aiman tanya cikgu tadi, bagaimana kita nak kekalkan badan kita cergas. Semangat cikgu, walaupun di petang hari ni kan. Waktu pagi ke, waktu petang ke, kita banyakkan buat aktiviti regangan. Alright. Okey. Aiman boleh ikut cikgu? Boleh cikgu. Okey. Macam mana tu? Okey, tarik nafas. Tarik nafas. Hembus. Okey. Alright. Okey. Luruskan tangan. Luruskan tangan. Okey. Tolak. Kira 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, apa yang Aiman rasa? Saya rasa semua urat-urat ni tarik cikgu. Yang regangan tidur semua urat-urat ni. Regangan tu sebenarnya penting. Sebab dia membantu memfleksibelkan semula untuk badan kita. Okey. Murid-murid buat sama-sama Jom kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama. Okey. Tolak. Okey, baik. Tapi sebelum tu cikgu, kita dah berada di akhir siaran dan jangan ke mana-mana. Jom kita ikut sama-sama bersukan. Dan kita jumpa di lain siaran. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu. Macam ni ya? Okey. Tolak. Tolak lagi. Okey. Pusing.